Testing, testing. Hello? Testing, testing. Dengar tak? Hello? Testing, testing. Dengar tak? Jelas tak? Jelas. Komen deh kalau tak jelas ke apa. Dah macam ganggu sikit. Jelas. Komen deh kalau tak jelas ke apa. Dah macam ganggu sikit. Lama tak online ni jadi ganggu sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أوتوها العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'du. Ada gangguan ni rasanya. Lama tak online melalui Facebook ni, jadi sedikit sebanyak jadi gangguan. Ada gangguan sedikit. Mudah-mudahan dapat dengar dengan jelas lah suara, supaya tidak ada ia hilang tiba-tiba suara tu. Kalau tiba-tiba tak dengar tu, boleh komen lah. Boleh sahabat-sahabat semua komen di bawah ni. InsyaAllah kita akan sambung balik muzakarah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan bagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Raisul Akbar di Jama'iyati Nahdlatul Ulama. Jelas deh. Kakak ni masuk kat mama je. Kat mama. Cepat. Kat mama je. Di kat mama. Jadi kita sambung lagi hari itu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gigi kat mama je. Kat mama je. Kat mama. Ya, gigi kat mama je. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-mizanu tsani i'tibaru qawa'idil a'immati wa salafil ummatil 'amilina bi tariqi sunnati. Jadi kita sambung lagi kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada muka surat yang ke-6, hari itunya kita telah baca dah perkataan Syekh Zarruq,
iaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menakalkan perkataan Syekh Zarruq, iaitu Syekh Zarruq menyatakan wa mawazinuha salasatun, bermula timbangannya bid'ah itu 3. Jadi yang pertamanya telah kita baca, al-awwalu an yunzara fil amril muhdasi fa in syahida lahu mu'zamu syari'ati wa asluha falaysa bi bid'atin. Itu selesai dah. Bahawa ditilik pada perkara yang baharu tersebut, maka jika didapatkan baginya bagi perkara yang baharu mu'zamu syari'ati, kebanyakan daripada syariah, dan wa asluha, dan asalnya asal syariah, falaisa, maka tidaklah perkara yang muhdas, perkara yang baharu itu bid'atin, dikatakan bid'ah. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik al-mizanus tsani, bermula timbangan yang kedua. Timbangan bid'ah yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immati, ialah dibuat kira bagi segala kaedah-kaedah para imam, wa salafil ummati, dan yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amilina, yang beramal mereka itu bi tariqi sunnati, dengan jalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mizan yang kedua, kata Syekh Zarruq, dinakalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mizan yang kedua bagi bid'ah itu ialah dibuat kirakan dengan segala kaedah-kaedah para imam mujtahidin dan salaf daripada ummah yang beramal mereka itu dengan jalan sunnah. Fama khalafaha, maka bermula barang yang menyalahilah. Fama khalafaha, maka bermula barang khalafaha, yang menyalahilah akan dia, akan qawaid a'immah tadi, akan segala kaedah-kaedah bagi para imam tadi. Menyalahi itu bikulli wajhin, dengan tiap-tiap jalan. Bikulli wajhin, dengan tiap-tiap wajah, dengan tiap-tiap jalan. Menyalahi bagi sekalian jalan. Tak ada satu jalan pun yang muwafaqah, semuanya mukhalafah dengan kaedah para imam. Fala ibrata bihi, maka tu khabar bagi fama tadi tu, ataupun jawab bagi fa ialah fama, maka bermula barang khalafaha bi kulli wajhin, yang menyalahilah akan kaedah para imam dengan tiap-tiap jalan. Fala ibrata bihi, maka tidak dibuat kiralah dengan dia, dengan barang tersebut, dengan perkara tersebut. Jadi kalau menyalahi perkara tersebut dengan segala kaedah para imam, maka tidak dibuat kira. Wa ma wafaqa usulahum, dan bermula perkara yang muwafaqah. Wa ma wafaqa, dan bermula perkara yang muwafaqah usulahum, akan usul mereka itu para imam. Usulahum, akan usul mereka itu para imam, para imam mujtahidin tadi. Fahuwa haqqun, maka ialah perkara tersebut hakun, yang sebenar. Sekalipun ini ghayah dia panggil. Wa ini ikhtalafu fihi, dan jika sekalipun bersalahanlah mereka itu para imam, fihi, padanya, pada perkara, pada barang, far'an wa aslan, pada nisbah, kita kata pada masalah fara' dan masalah pokok. Jadi sekalipun berselisih pendapat mereka itu para imam pada perkara tersebut, nisbah masalah fara' ke atau nisbah masalah usul ke, tapi jika muwafaqah dengan usul mereka itu para imam, maka perkara tersebut ialah hak. Itu. Fakullun, maka bermula tiap-tiap daripada fara' dan usul tadi, yuttaba'u aslahum,
mengikut akan asal, yutaba'u aslahu, mengikut akan asalnya, asal tiap-tiap, wa dalilahu, dan akan dalilnya, akan dalil tiap-tiap. Wa qad waqa'a, dan sesungguhnya telah berlakulah, min qawaidihim, setengah daripada segala kaedah-kaedah mereka itu para imam, annama, akan oleh bahawa bermula barang, amila, yang diberamalkan, bihi, dengan dia barang, as-salafu, oleh as-salaf, daripada mereka yang salafus salih. Jadi salaf tu sendiri tu ada orang panggil apa, ada dua sudut, kita kata ada dua sudut pandang daripada ulama. Pertama diiktibar dari segi tahun, sebelum daripada 500 hijrah. Jadi sebelum daripada 500 hijrah tu semuanya salaf. Sebelum daripada 500 hijrah tu semuanya salaf. Jadi yang selepas daripada 500 tu khalaf. Ada juga yang mengikut bagi kurun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, ini kurun Nabi dan kurun para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi akan kurun para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi bagi kurun sahabat, kurun yang mengiringi bagi kurun sahabat itu tabi'ut tabi'in. Jadi artinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, inilah dikatakan salaf. Kata setengahnya begitu. Jadi waqad waqa'a, dan sesungguhnya telah berlakulah, min qawaidihim, setengah daripada kaedah-kaedah mereka itu para imam mujtahid. Apa yang berlakunya? Annama amila bihi, bahawa sebarang yang diberamal dengan dia, dengan barang, dengan perkara, as-salafu, oleh salaf. Jadi salaf dulu beramal, orang yang pada zaman sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in beramal, ataupun kita kata 500 tahun, awal hijrah tu 500 tahun, 5 kurun kita kata beramal. Wa tabi'ahumul khalafu, padahal mengikutlah akan mereka itu salaf oleh khalaf, orang yang selepas daripada 500 tahun, tahun ke-600, 700, kurun ke-8, kurun ke-9 contoh, mengikut akan amalan yang beramal oleh salaf. La yasihhu ayyakuna bid'atan wala mazmumatan, tidak sahlah bahawa adalah ia barang tadi itu jadi bid'ah. Jadi setengah daripada kaedah para imam mujtahid, mereka mengatakan apabila ada satu perkara yang diamal oleh salaf, kemudian diikut akan perbuatan tersebut oleh khalaf, la yasihu an yakuna bid'atan wala mazmumatan, maka tidak sah bahawa adalah perkara tersebut dijadikan sebagai bid'ah wala mazmumatan, dan tidak sah dijadikan sebagai mazmumah, yang tercela. Tidak sah begitu. Itu artinya tidak boleh dipanggil benda tu bid'ah, apatah lagi mazmumah. Apa? Yaitu perkara yang diamalkan oleh salaf. Jadi salaf tu sama ada sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, atau kita ambil satu kaul yang mengatakan 5 kurun, 500 tahun yang pertama. Jadi apabila ada amalan tersebut dikerjakan oleh salaf, kemudian watabi'ahumul khalafu, padahal mengikutlah akan mereka itu salaf oleh khalaf, la yasihu, tidak sah an yakuna, bahawa adalah ia perkara tersebut bid'atan, dikatakan bid'ah, wala mazmumatan, dan dikatakan mazmumah. Jadi bukan mudah-mudah nak dikatakan ini bid'ah mazmumah, ini bid'ah dolalah, tidak. Bahkan
setengah daripadanya kata para imam mujtahidin, kaedah para imamnya, apabila satu amalan dikerjakan oleh salaf kemudian diikuti oleh khalaf, maka tidak boleh dan tidak sah dikatakan perkara tersebut sebagai bid'ah, apatah lagi mazmumah. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wahidin, dan bermula perkara tarakuhu, yang meninggallah mereka itu salaf, akan perkara bi kulli wajhin, dengan tiap-tiap wajah jalan wadihin yang terang yang jelas, la yasihu, tidak sah pula, an yakuna, oleh bahawa adalah ia tadi itu sunnatan, dikatakan sebagai sunnah, wala mahmudan, dan tidak juga dikatakan sebagai mahmudah yang terpuji. Jadi apa yang ditinggalkan oleh salaf, perkara tersebut ditinggalkan, tidak dikerjakan oleh salaf, bikulli wajhin wahidin, itu kaitnya bikulli wajhin wahid, bikulli wajhin wadihin, itu wadih, terang, jelas. Jadi kalau tinggal kerana ada yang lebih aula, tinggal kerana sibuk berperang, tinggal kerana tidak perlu, tidak orang panggil tidak ada masalihul mursalah dan sebagainya, itu bukan bikulli wajhin wahidih, bikulli wajhin wadihin. Tuh. Jadi kaedah wama tarakuhu bikulli wajhin wadihin, dan bermula perkara yang meninggallah mereka itu salaf akan perkara bikulli wajhin wadihin, dengan tiap-tiap jalan yang jelas, terang. La yasihu, mana yang jelas yang terang ni artinya salaf mencaci, salaf mencela perkara tersebut. Itu. Ditinggal serta dicelanya. Tuh. Maka ketika itu la yasihu ayyakuna bid'atan wala la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Nescaya tidak sahlah oleh bahawa adalah ia perkara tersebut dikatakan sebagai sunnah, dan tidak juga dikatakan sebagai perkara yang terpuji. Jadi apabila salaf meninggalkan perbuatan tersebut dengan jelas, terang, bukan kerana ada yang aula, yang lebih, yang patutnya, bukan. Tidak ada maslahahnya, tidak. Bahkan arti wadih ini artinya salaf mencela perbuatan tersebut. Kenapa? Mukhalafah dengan perintah Al-Quran dan sunnah contohnya. Maka ketika itu tidak sahlah dikatakan perkara tersebut sebagai sunnah, apatah lagi dikatakan sebagai mahmudah. Kemudian kata lagi Syekh Zarruq yang dinakalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, wa ma asbatu aslahu. Wa ma asbatu aslahu, betul tak tu? Walam yarid anhum fi'luhu faqala malikun bid'atun. Ini terjadi khilaf lah. Di sisi Imam Malik dan Imam Syafi'i ada khilaf pendapat. Wama, dan bermula perkara, asbatu yang telah menetaplah mereka itu aslahu akan dalilnya perkara tersebut. Tu ulama dulu telah menetapkan wama asbatu, dan bermula perkara asbatu yang telah menetaplah mereka itu salaf, ulama-ulama terdahulu, sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in, ataupun ulama yang hidup pada 5 kurun permulaan tu, 500 tahun, 5 kurun. Yang pertama tu, mereka menetapkan akan dalilnya, akan aslahu. Aslahu ni mana? Dasarnya, dalilnya, dalil perkara tersebut. Tetapinya walam yarid anhum, padahal tidak datanglah anhum daripada mereka itu salaf, fi'luhu, oleh mengerjakannya perkara. Jadi dalilnya ada, tetapi tidak datang warid, tidak ada riwayat yang menyatakan salaf mengerjakan perbuatan tersebut. Walaupun dasarnya ada,
dalilnya ada. Faqala, maka berkatalah oleh Imam Daril Hijrah, iaitu Imam Malikun, guru bagi Imam kita Syafi'i, Imam Malik bin Anas, maka perkara tersebut bid'atun, ialah bid'ah. Tapi bukan bid'ah mafhum yang difahami oleh kelompok Wahabiyah, iaitu wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, bukan. Ingat situ. Ya bid'ah, kata Imam Malik, kalaulah perkara tersebut perkara yang telah ditetapkan pada dasarnya, pada dalilnya oleh ulama salaf, tapi tidak ada satu riwayat menceritakan perkara tersebut diamalkan oleh salaf, maka kata Imam Malik, benda tu bid'ah. Tapi bukanlah bid'ah mafhumnya seperti yang difahami oleh kelompok Wahabiyah, iaitu semuanya neraka, semuanya sesat. Tidak. Tu baik tengok. Kenapa? Ini ilat bagi Imam Malik. Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu salaf. Li'anna salafa lam yatrukuhu, tidak meninggallah mereka itu salaf, hu akan dia perkara, illa melainkan li'amrin, kerana perintah, indahum, di sisi mereka itu salaf, fihi, padanya, pada perkara. Jadi Imam Malik kata, kenapakah perkara yang telah menetaplah oleh ulama salaf akan dalilnya, akan dasarnya, tetapi ulama salaf tidak mengerjakan perkara tersebut, di sisi Imam Malik dikatakan bid'ah. Kenapa? Kerana kata Imam Malik, kerana bahawasa ulama-ulama salaf, li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu salaf, tidak meninggalkan mereka itu akan perkara, melainkan ada perintah di mereka itu salaf pada perkara tersebut. Mana ada perintah di sisi yang diketahui oleh ulama salaf supaya ditinggalkan perkara tersebut. Itu maksud. Itu kata Imam Malik. Maka kerana itu Imam Malik mengatakan bid'ah, perkara yang telah menetapkan oleh ulama salaf akan dalil, akan dasar, tetapi tidak diriwayatkan mereka itu mengerjakannya. Di sisi Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Karena ilahnya, kata Imam Malik, mereka itu kaum salafus saleh, pasti tidak meninggal mereka itu akan apa-apa perkara, melainkan ada pengetahuan di sisi mereka itu perintah supaya meninggalkan perkara tersebut. Itu kata Imam Malik. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata oleh Imam Syafi'i. Ini murid bagi Imam Malik, khilaf dengan gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Laisa bi bid'atin. Itu artinya wama asbatu. Itu sambung situlah. Waqa tu atah pada kata qala Malikul lah. Jadi pasal sepepak baru, wama asbatu aslahu walam yarid anhu fi'luhu, faqala Syafi'i laisa bi bid'atin. Imam Syafi'i punya pendapat pula berbeza dengan pendapat gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, dan bermula perkara yang telah menetaplah oleh mereka itu ulama salaf akan dasar, akan dalilnya perkara tersebut, walam yarid anhum fi'luhu, padahal tidak datang riwayat daripada salaf bahawasanya salaf tu mengerjakan perkara tersebut. Kata Imam Syafi'i, laisa bi bid'atin, perkara tersebut bukan bid'ah. Tu bukan bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salafu, dan jika sekalipun tidak beramalah dengan dia, dengan perkara tersebut, as-salafu, oleh salaf. Itu ghayah dia panggil, nak melatasi masalah. Takut kita kata hak bid'ah, hak bukan bid'ah tu kalau hak salah, hak salah beramal, kalau hak salah tak beramal bid'ah juga. Dah. Imam Syafi'i kata laisa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi salafu, perkara tersebut tidak dapat dikatakan bid'ah di sisi Imam Syafi'i, dan jika sekalipun tidak beramal dengan perkara tersebut oleh salafus salih. Walaupun ulama salaf tidak beramal, tetapi perkara tersebut telah ditetapkan oleh ulama salaf, ada dasarnya, ada dalilnya,
Walaupun ulama salaf sendiri tidak mengamalkan perkara tersebut, kata Imam Syafi'i, laisa bibid'atin wa illam ya'mal bihi salafu. Kenapa ilahnya? Tuh, li'anna ini ilah. Ini ilah dia. Ilah bagi Imam Syafi'i. Li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li uzrin qama bihim fil waqti au lima huwa afdalu minhu. Itu dua ilah tu. Jadi dua ilah yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Kenapakah perkara yang ulama salaf telah menetapkan dasarnya perkara tersebut, dalilnya perkara tersebut, tetapi tidak datang riwayat yang warid menceritakan para salaf mengerjakan perbuatan tersebut, maka di sisi Imam Syafi'i, laisa bibid'atin wa illam ya'mal bihi salafu, li'anna, kerana tarkahum, tinggal mereka itu salaf, lil amali bihi, bagi beramal dengan dia, dengan perkara tersebut, qad yakunu, terkadang. Qad yakunu ni artinya terkadang. Tu taklil dia panggil. Qad yakunu, terkadangnya, li uzrin, kerana keuzuran, qama bihim, mengerja ataupun qama bihim, mengerjalah. Itu kerana uzur mengerjakan bihim, dengan mereka itu salah, fil waktu, pada waktu itu. Itu. Jadi Imam Syafi'i kata, kenapakah perkara tersebut tidak boleh dikatakan bid'ah? Kerana pertamanya meninggal mengerjakan amalan tersebut oleh ulama salaf, barangkalinya, terkadangnya, kerana uzur mereka itu ulama salaf untuk mengerjakannya pada waktu tersebut. Tuh. Padahal mereka ulama salaf telah menetapkan dalilnya. Itu satu. Atau ini ilah yang kedua. 5, kerana perkara, ini ilah ni atah pada kata yang uzri, ai li anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu lima huwa afdalu minhu. Jadi ilah di sininya ada dua ilah. Imam Syafi'i kata, wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu, qala Syafi'i laisa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi salafu. Dan bermula perkara yang telah menetaplah oleh ulama salaf akan dasarnya perkara tersebut, dalilnya perkara tersebut, padahal tidak diriwayatkan, tidak datang warid satu riwayat yang menceritakan daripada mereka itu salaf oleh memperbuatkan perkara tersebut, maka kata Imam Syafi'i, laisa bi bid'atin, tidak dikatakan bid'ah perkara tersebut, wa illam ya'mal bihi salafu, dan jika sekalipun tidak beramal dengan perkara tersebut oleh salaf. Kenapa? Li'anna tarkahum, kerana tinggal oleh mereka itu salaf, lil amali, bagi beramal, bihi, dengan perkara tersebut, qad yakunu, terkadangnya, terkadangnya meninggalkan tersebut tu, 5, kerana perkara, huwa, bermula perkara tersebut, afdalu, yang terlebih banyak pahala, minhu, daripada asbatu, daripada perkara yang telah mensabit, menetaplah oleh mereka itu salaf akan dasar, akan dalilnya. Itu jadi Imam Syafi'i lebih kita kata, bagi kita bermazhab Syafi'i lah, kita kata lebih menteliti lagi, lebih orang panggil lebih lebih mencermati lagi. Bukan kita kata Imam Malik tidak cermat, kerana Imam Malik ada ilahnya. Imam Malik kata itu bid'atun di annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Imam Malik kata benda tersebut dikatakan bid'ah kerana bahawasanya ulama salaf itu tidak meninggal mereka itu akan apa-apa perkara, melainkan ada perintah di sisi mereka, ulama salaf, yang mereka tahu bahawasanya perintah yang
yang mereka tahu itu perintah supaya mereka meninggalkan perkara tersebut. Itu katanya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i lebih mendetailkan lagi, disabitkan oleh ulama salaf dalilnya, dasarnya, tapi tidak datang satu riwayat menceritakan ulama-ulama salaf daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau kita kata 500 tahun hijrah atau 5 kurun yang pertama, ya, kurun yang terbaik itu tidak mengerjakannya. Tidak ada satu riwayat yang menceritakan mereka itu mengerjakannya. Maka Imam Syafi'i kata bukan bid'ah. Kenapa? Sekalipun mereka tidak mengerjakannya, kerana tarkahum lil amali, tinggal oleh ulama salaf tu bagi beramal tadi tu, qad yakunu, kadang-kalanya, li uzrin qama bihim fil waqti, kerana uzur untuk mengerjakan perkara tersebut pada waktu salaf, pada waktu tersebut, ataupun lima huwa afdalu minhu, lianna tarkahum lil amali bihi qad yakunu lima huwa afdalu minhu, kerana bahawasanya meninggallah oleh salaf daripada mengerjakan dengan perkara tersebut, kadang-kalanya meninggal itu kerana perkara yang bermula perkara tersebut afdalu, terlebih afdal, ai aktsaru thawab, terlebih banyak pahala, minhu, berbanding daripada perkara yang mereka telah mensabitkan dasar dalil perkara tersebut. Tapi mereka tidak beramal. Kenapa? Kerana ada yang lebih afdal daripada tu lagi. Itu maksud. Itu kata Imam Syafi'i. Itu. Lebih-lebih lagi, Nabi SAW juga ada bersabda, ma taraktuhu lakum fahuwa afun, atau kama qala Nabi SAW, ma taraktuhu lakum, bermula perkara yang meninggallah olehku akan dia perkara bagi kamu, fahuwa, maka perkara tersebut afun, menjadi satu kemaafan. Jadi bukan kata hak Nabi tak buat tak boleh kita buat. Apa yang Nabi tak buat tu afun, kemaafan. Ada banyak yang Nabi tidak buat, tapi syarak tidak tegah kita untuk perbuat. Maka sebab tu di dalam Al-Quran tidak didatangkan ayat yang berbunyi wama lam yaf'alhu fantahu. Tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wama atakumur rasulu fakhuzuh wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW, kamu ambillah, dan apa yang ditegah, wama nahakum anhu fantahu, apa yang ditegahkan akan kamu daripada mengerjakannya, maka jauhilah. Artinya tidak ada dalam Quran Allah Ta'ala kata wama lam yaf'alhu fantahu, gitu. Jadi Imam Syafi'i berselisih pendapat dengan gurunya Imam Malik tentang perkara, apa-apa perkara yang ulama salaf telah mensabitkan dasar dalil, tetapi tidak diriwayatkan satu riwayat pun menceritakan mereka itu ulama salaf mengerjakannya, maka di sisi Imam Malik dikatakan bid'ah. Tapi mafhum bid'ah yang difahami oleh Imam Malik bukan sama seperti yang difahami oleh golongan Wahabi. Bid'ah ya bid'ah, mana benda tu direka-reka. Tu bukan kata Imam Malik Wahabi lah, bukan. Imam Malik kata benda tu bid'ah ya. Bukan terus mafhum bid'ah dia seperti difahami oleh saudara kita kelompok Wahabiyah, apa terus bid'ah, sesak masuk neraka terus. Tidak. Tu apa yang difahami oleh Imam Malik, perkara yang disabitkan dasarnya oleh ulama salaf, tetapi ulama salaf tidak beramal, maka perkara tersebut di sisi Imam Malik ialah bid'ah. Kerana di sisi Imam Malik, ulama salaf tidak akan meninggalkan apa-apa perkara, melainkan ada perintah yang diketahui di sisi ulama salaf tentang meninggalkan perkara tersebut. Itu katanya Imam Malik. Sebaliknya Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i kata laisa bi bid'atin, itu bukan bid'ah. Tu wa illam ya'mal bihi salafu, dan jika sekalipun tidak beramal dengan dia oleh salaf. Kenapa? Dua ilah yang didatangkan oleh Imam Syafi'i. Perkara yang telah mensabitkan oleh ulama salaf
telah menetaplah oleh ulama salaf akan dalilnya, akan dasarnya perkara tersebut, tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan mereka ulama salaf tu mengerjakan amal tersebut di sisi Imam Syafi'i, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karenanya kata Imam Syafi'i, tarkahum li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li'udhrin qama bihim fil waqti. Kerana meninggal oleh mereka itu salaf untuk beramal dengan perkara tersebut, terkadangnya meninggal itu kerana uzur untuk mengerjakan dengan oleh salaf dengan perkara tersebut pada waktu mereka itu hidup, atau mereka tinggalkan perbuat perkara tersebut kerana perkara yang lebih afdal daripada perkara tu. Itu ada perkara yang lebih afdal lagi, maka kerana itu ulama salaf tidak mengerjakan perkara tersebut. Itu jadi ihtimal seperti itu yang dibawa oleh Imam Syafi'i, yang menyebabkan perkara yang ada dasarnya tetapi ulama salaf tidak diriwayatkan mengerjakannya di sisi Imam kita Syafi'i, itu bukan bid'ah. Itu habis itu. Baik. Wal ahkamu ma'khuzatun minasyari'i wa qad asbatahu. Wal ahkamu, dan bermula segala hukum. Wal ahkamu, bermula segala hukum. Nah, bermula segala hukum-hukum syarak ni lah. Nah, kita kata segala hukum sini hukum syarak. Ma'khuzatun khabar, ialah diambilkan minasyari'i, daripada syari', daripada Quran dan sunnah. Wa qad asbatahu, padahal sesungguhnya asbatahu, telah menetaplah oleh syari' akan dia akan perkara tersebut. Baik. Waqtalafu, dan telah berselisih pendapatlah mereka itu ulama-ulama, imam-imam mujtahid, aidan juga, fima, pada perkara, pada barang atau pada masalah, lam yari, yang tidak datang dalil, lahu, baginya, bagi masalah, bagi barang tadi tu. Apa barang tersebut? Bayan. Tu. Nanti je kejap. Fima lam yarid lahu minas sunnati. Oh, bukan bayan. Salah. Waqtalafu, dan berselisih pendapatlah mereka itu imam mujtahid aidan juga. Sebagaimana berselisih dalam menetapkan perkara bid'ah atau tidak bid'ah, ulama-ulama, imam-imam mujtahid juga berselisih pendapat. Mana ini termasuk daripada khilafiyah, termasuk daripada khilafiyah. Waqtalafu, dan berselisih pendapatlah oleh imam mujtahidin, aidan juga, sebagaimana berselisih pendapat oleh imam mujtahid tentang perkara ini, adakah dia bid'ah ataupun tidak bid'ah. Berselisih pendapat juga oleh imam mujtahid fima, pada barang, ini pada perkara, pada masalah, lam yari, yang tidak datang dalil, lahu, baginya, bagi ini bagi barang, bagi masalah, tidak datang warik, tidak datang dalil bagi perkara tersebut, minas sunnati, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Mu'aridun, tidak datang warik bagi perkara tersebut daripada sunnah, mu'aridun, oleh penentangan, wala syubhatun, dan oleh syubhat, kesamaran, perkara yang tidak ada dalil daripada sunnah oleh penentangan dan kesamaran. Maka ulama juga berselisih pendapat tentang perkara yang seperti itu. Kalau perkara tersebut tidak ada dalil daripada sunnah oleh penentangan dan kesamaran, ini juga menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Faqala Malikun, telah berkata oleh Imam Darul Hijrah, itu Malik bin Anas, guru bagi imam kita Syafi'i, bid'atun, benda tu bid'ah. Jadi perkara yang tidak ada dalil daripada sunnah Nabi, penentangan dan kesamaran, bagi Imam Malik dikatakan bid'ah. Wa qala Syafi'i, telah berkata oleh Imam Syafi'i, laisa bi bid'atain, tidak bid'ah. Tidak bid'ah.
Kenapa tu? Wastanada, dan telah bersandarlah oleh Imam Syafi'i. Tu. Wastanada li hadithin. Imam Syafi'i telah panggil, bersandar hujjah. Imam Syafi'i kata perkara tersebut tidak dikatakan bid'ah kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Nah, ma Nabi kata bermula perkara. Ma bermula perkara, taraktuhu, meninggallah olehku, hu akan dia akan perkara, lakum untuk kamu. Jadi benda tersebut Nabi tak buat, Nabi tinggal. Fahuwa, maka ialah perkara tersebut afun, termasuk daripada afun, kemaafan. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau perkara tersebut masalah, satu perkara, satu masalah yang tidak datang dalil daripada sunnah Nabi oleh penentangan dan kesamaran, maka ketika itu bagi Imam Syafi'inya tidaklah dikatakan perkara tersebut sebagai bid'ah. Walaupun Nabi tak buat. Kenapa? Karena Nabi kata ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Bermula perkara yang meninggallah olehku akan dia perkara bagi kamu, maka perkara tersebut termasuk daripada kemaafan. Habis. Qala, berkata oleh Syekh Zarub, wa ala hadza. Tu wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza, dan jika kita menjalanilah di atas ini, mizanus tsani ini, ikhtilafuhum fi darbil idarati wa zikri bil jahri wal jama'i wad du'ai, id warada fil hadits targhibu fihi walam yarid anis salafi fi'luhu. Okey, baik. Jadi kita sambung semula pula. Jadi Imam Zarub kata, di atas mizan yang kedua ni lah, mana timbangan bid'ah yang kita iktibarkan dengan segala kaedah-kaedah para imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid. Maka berselisih pendapatlah mereka itu, para imam mujtahidin, pada masalah seperti buat organisasi, buat pejabat, berzikir dengan kuat, berzikir berjemaah beramai-ramai, berdoa berjemaah beramai-ramai. Kenapa? Karena warid datang daripada hadis supaya taghrib, menggemarkan perkara-perkara tersebut. Tapi tidak ada pula warid daripada riwayat yang menceritakan salafun as-salih mengerjakan perkara-perkara tersebut. Itu kita akan sambung balik insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu setakat tu insya-Allah. Qala wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarati wadzikri bil jahri wal jama'i wad du'ai id warada fil hadisi at-targhibu fihi wa lam yarid anis salafi fi'luhu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atan wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.